Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia follow video ini. Dan saya doakan moga-moga orang yang menonton video ini sampai habis, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat, dan insya-Allah tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada masa ini kita akan menjawab beberapa soalan yang datang pada saya. Yang pertama, salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah mendengar seorang ustaz ceramah di YouTube. Kalau solat tak boleh pula di kuburan. Tapi pada masa yang sama, ada juga ustaz cakap boleh solat jenazah di kuburan. Mohon penjelasannya sedikit Ustaz. Terima kasih. Nabi SAW bersabda, La tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Jangan kamu solat menghadap kuburan dan jangan kamu duduk di atasnya. Jadi, ini sebelum kita bercerita tentang solat, saya ingatkan kepada para penonton sekalian, kalau kita berziarah ke perkuburan mak kita, bapa kita, saudara mara kita, jangan sampai kita duduk di kuburan orang lain. Tak boleh. Kata Nabi SAW, la ayajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairum min ayajlisa ala qabrin. Andaikan seseorang itu duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar bajunya dan tembus kepada kulitnya, ternyata itu khairum min ayajlisa ala qabrin. Itu lagi baik daripada orang duduk di atas kuburan. Jadi ingat para penonton, jangan sampai duduk di atas kuburan orang lain ketika kita berziarah. Jika kuburan itu sempit, jika kuburan itu memang rapat padat kawasan sana, maka pastikan kita berdiri. Kalau ada celah-celah, pastikan kita boleh duduk di celah-celah tersebut atau bawa kursi yang boleh dilipat. Okey, kita back to topic. Tentang masalah solat menghadap kuburan. Sepakat para ulama, apabila dewan solat, ada dewan solat dan ada kuburan di dalamnya, di satu tempat, maka ini tak boleh solat di sana. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Kita tak boleh solat menghadap kuburan, tak boleh. Yang di satu tempat. Dan juga sepakat para ulama, ketika kita solat masjid atau surau, di depan, belakang, kanan, kiri atau sekelilingnya ada kuburan, tapi di luar kawasan. Di luar kawasan masjid, di luar pagar masjid. Ni masjid tu ada pagar, di sana di kanannya atau di kirinya ada kuburan. Yang itu masjid tadi kita boleh solat. Ini sepakat para ulama. Timbul khilaf di antara ulama ketika di suatu masjid atau surau yang mana ada kuburan di kawasan tersebut, yang mana ia satu pagar, di dalam pagar yang sama. Atau mungkin perbezaannya antara dia dengan dinding saja. Di sini ada yang sebagian ulama membolehkan apabila solat di suatu tempat, suatu masjid atau surau yang mana walaupun kuburan itu berada di satu kawasan tapi berbeza dinding, ada dibatasi oleh dinding, maka ini boleh. Ini satu pandangan ulama. Ada pandangan lain yang mengatakan tak boleh juga. Ini tak boleh juga. Yang boleh adalah keluar di luar kawasan pagar, maka itu yang boleh. Tapi mungkin timbul soalan, kalau macam tu Ustaz, macam mana dengan Masjid Nabawi? Macam mana dengan Masjid Nabawi? Bukankah kita tahu kuburan Nabi SAW itu di dalam Masjid Nabawi? Perlu saya ingatkan, pertama, kuburan Nabi SAW itu spesial. Spesial di mana? Bukan tak masuk dalam kategori hadis ni, bukan itu maksudnya. Kuburan Nabi SAW, setiap para Nabi, mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, di bilik Aisyah. Bilik Aisyah itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi mereka ni Nabi SAW dikuburkan di bilik Aisyah radhiyallahu anha.
Tetapi jadi Masjid Nabawi sebenarnya bukanlah bahagian dah di luar kuburan Nabi SAW. Tetapi masjid umat Islam bertambah ramai, bertambah ramai, bertambah ramai, bertambah ramai. Akhirnya Masjid Nabawi tak cukup menampung umat dan kerajaan Saudi Arabia memperbesar Masjid Nabawi. Ketika memperbesar Masjid Nabawi, automatik rumah Aisyah, bilik Aisyah masuk dalam masjid. Kalau seandainya kuburan Nabi SAW dibongkar, kemudian dikeluarkan, dipindah ke tempat lain, tak boleh. Oleh sebab itu, Nabi SAW, Abu Bakar Uthman biarkan di tempat itu, tapi dipagar dan dibuat suatu bilik khas yang mana itu terpisah daripada masjid. Itu sebabnya tak ada orang solat di bilik Aisyah radhiyallahu anha sampai hari ini. Jadi, la tusallu ilal kubur, jangan kamu solat menghadap kuburan. Jangan kamu solat menghadap kuburan. Jadi ada setengah ulama mengatakan bahawa boleh solat di masjid atau surau yang ada kuburan tapi dibatasi oleh dinding, oleh pagar, itu boleh. Ada juga mengatakan tak boleh. Kalau dah di luar pagar itu boleh. Kalau masih dalam pagar itu tak boleh. Tapi kalau saya, kalau ditanya kalau ustaz macam mana? Kalau saya lebih berhati-hati. Saya lebih berhati-hati jika ada masjid atau surau yang tak ada kuburan di dalam pagar, saya akan cari yang seperti itu. Kecuali tak ada lagi, barulah saya solat. Lalu sekarang timbul soalan tadi, kita tak boleh solat di kuburan. Ada juga ustaz mengatakan solat, boleh solat jenazah di kuburan. Yang masuk solat yang di hadis Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, adalah solat yang ada rukuk dan sujud. Solat fardu 5 waktu ada rukuk, ada sujud. Yang solat sunat, solat duha, solat tahiyatul masjid ada rukuk, ada sujud. Dan ini dilarang. Adapun solat mayat, solat jenazah di kuburan, maka ini boleh. Sebab apa? Solat jenazah tak ada rukuk dan tak ada sujud. Yang tak bolehnya rukuk dan sujud itu sebagai bentuk ta'abbud kepada penyembahan kepada kubur. Oleh sebab itu kalau solat jenazah dia tak ada rukuk, tak ada sujud, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan bagi siapa? Bagi orang yang mungkin terlambat datang ke rumah duka. Jenazah dah dikuburkan, dia baru sampai, maka dia pergi ke kuburan, jenazah dah masuk ditanam dalam tanah. Akhirnya dia belum solatkan, maka dia boleh solat di samping kuburan. Solat jenazah ini boleh. Okey. Soalan yang kedua. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya bab zakat. Kalau orang yang dapat gaji atau pencen setiap bulan, pendapatan itu wajib zakat ke? Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan emas, yang menyimpan perak, atau mungkin emas dan perak di sini dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, duit dinar tu daripada emas. Yang dimaksud fiddah perak adalah duit dirham. Jadi emas dan perak atau duit ringgit, orang menyimpannya dan tak mengeluarkan zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan khabar kepada mereka bahawa mereka akan diseksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hari itu semua hartanya yang tak dikeluarkan zakatnya, maka semua harta itu akan dibakar di dalam neraka jahanam, lalu dipanaskan dalam neraka jahanam, diambil disetrika. Setrika apa? Dahinya, punggungnya, perutnya akan disetrika seluruh tubuhnya. Lalu Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang selama ni kau simpan untuk dirimu sendiri. Sekarang rasailah olehmu. Sebab itu kalau kita ada harta, maka keluarkan zakatnya. Harta yang macam mana Ustaz? Sekarang kalau kita dapat duit ni yang kita dapat adalah duit yang halal. Saya maksud adalah duit yang halal. Sama ada hadiah, hibah, duit gaji, duit pencen, maka kita lihat, kita kumpulkan semuanya, ada tak sampai dengan 20 mithqal, 20 dirham. Dengan kadar 85 gram emas. Kalau emas tu kalau kita kira 201 gram, maknanya 85 lebih kurang 17,000. Ada tak gaji atau pendapatan kita semua ni 17,000 lebih kurang? Ni contohlah. Kalau ada, maka kita tunggu 1 haul, 1 tahun.
Jika tersimpan sampai 1 tahun, maka dikeluarkan zakat. Namun ada juga orang otak-otak yang tak betul, otak-otak yang salah. Tak cukup 1 tahun, menjelang 12 bulan, baru 11 bulan, duit tu dibelanjakan ke tempat yang lain. Kan tak cukup Ustaz. Ini hati-hati, jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan takut keluarkan zakat, akhirnya kita belanjakan duit tu supaya tak mengeluarkan zakat. Kita akan berhadapan dengan Allah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua duit, apapun dia daripada yang janji dari halal, hibah, hadiah, pension, gaji, maka duit tu kena dikumpulkan. Lihat cukup tak nisab dia dalam kadar 85 gram emas, lepas tu cukup 1 tahun, maka kena dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita para wanita ketika haid dilarang mengerjakan solat. Lalu kalau seandainya kita mati ketika itu, adakah kita mati su'ul khatimah? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wahai saudariku, ketika engkau tak mengerjakan solat dalam keadaan ketika engkau haid, engkau tak mengerjakan solat, itu merupakan ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan kepada Allah. Sebab yang perintahkan jangan solat, jangan berpuasa bukan ustaz, bukan syekh, tapi yang perintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Tak boleh orang yang dalam keadaan haid berpuasa maupun solat. Jadi anda bukan dalam keadaan bermaksiat, anda dalam keadaan mentaati perintah Allah. Jika qadarullah anda mati dalam keadaan haid, anda tak termasuk su'ul khatimah. InsyaAllah anda mati dalam keadaan husnul khatimah. Kecuali ketika sebelum mati anda pergi buat benda-benda yang dilarang dalam syariat. Mungkin pergi ke kelab malam, mungkin tengah minum sesuatu, minum arak, atau mungkin memakan makanan yang haram, atau buat benda-benda haram yang lain. Lepas tu mati. Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan sebab kerana tak solat ketika haid, tapi disebabkan amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat. Walaupun kau mati di hari Jumaat. Sebab mati bukan mesti hari Jumaat confirm masuk dalam surga. Kalau matinya ketika dalam keadaan maksiat, menuju maksiat, maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang terakhir pada masa ini kita akan buat jawaban lagi, iaitu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya perempuan baru belajar pakai tudung atau jilbab. Baguslah, ya kan? Kalau perempuan pakai tudung, pakai jilbab, baguslah. Yang takutnya lelaki yang pakai jilbab. Tapi ibu bapa saya tak suka. Dia orang cakap kalau engkau pakai tudung juga, maka keluar daripada rumah ini. Dasar anak derhaka. Soalannya, apakah betul saya di dalam Islam dikira anak derhaka Ustaz jika saya tetap pakai tudung atau jilbab? Mohon pencerahannya Ustaz, apa yang harus saya buat sekarang? Memang kita tak nafikan ada setengah parents, orang tua yang tak suka anaknya memakai tudung. Bahkan di sini juga tak pakai tudung. Mula dari muda sampai ke tua, umur 70 tahun, 80 tahun tak pakai tudung. Dari muda sampai ke tua, tak pakai tudung. Banyak. Dia rasa kalau tak pakai tudung ni, dia rasa moden, dia rasa hebat. Sebenarnya perintah memakai tudung, memakai jilbab, itu bukan perintah ustaz, bukan perintah tuan guru, tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini dan juga banyak lagi di hadis-hadis yang lain. Hai Nabi, iaitu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada isteri engkau dan juga katakan kepada anak engkau. Anak Nabi perempuan ada 4-nya. Pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Katakan kepada dia. Kemudian wanisa'il mu'minin, wanita-wanita mukmin. Pertama Allah perintahkan kepada Nabi, hai Nabi, sampaikan kepada isterimu, sampaikan kepada anakmu, suruh dia pakai tudung. Lepas tu suruh sampaikan kepada kaum muslimat pakai tudung. Dari sini kita dapat pengajaran juga ayat ni. Nabi sebagai pemimpin menjadi contoh untuk rakyatnya.
Kalau dia menjadi pemimpin sebagai agama, sepatutnya dia suruh isteri dan anaknya pakai tudung dulu. Baru nampak dia sebagai pemimpin, baru dia suruh orang lain. Jangan orang lain suruh pakai tudung, dia sendiri tak pakai tudung. Jangan dia sendiri sementara dia pemimpin. Salah. Dia sebagai pemimpin Nabi, sebagai pemimpin, sebagai Nabi, sebagai contoh teladan bagi umatnya, maka diperintahkan oleh Allah, qul li azwajika, katakan kepada isterimu, wa banatika, anak perempuanmu, lepas pakai tudung. Lepas tu barulah wa nisa'il mu'minin. Perintah untuk kaum mukmin semua muslimat pakai tudung. Ini perintah Allah. Andaikan ibu engkau melarang engkau pakai tudung, kalau tak engkau dikatakan derhaka. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan engkau taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita mentaati sesiapa pun. Tak boleh mentaati ibu bapa, tak boleh mentaati suami, tak boleh mentaati sesiapa pun kalau yang diperintahkannya untuk maksiat. Selagi tak diperintah maksiat, baru kita taat. Kalau untuk maksiat, kita tak boleh taat. Disebutkan oleh Allah dalam surah Luqman, dan di dalam surah lain pun ada juga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika ibu bapa memaksa kamu menyekutukan Allah, melakukan kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi keduanya. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Bukan bermakna engkau berkata-kata kasar kepada mereka, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Di dunia ni engkau berlaku baiklah kepada mereka. Tetap bermuamalah yang baik kepada ibu bapa walaupun dia kafir, walaupun dia melarang engkau pakai tudung. Nampakkan selepas engkau pakai tudung, engkau menjadi wanita terbaik daripada sebelum pakai tudung. Jangan terbalik. Dulu sebelum pakai tudung engkau dekat dengan ramah, mesra dengan orang ramai. Sekarang dah pakai tudung, dah pakai putah, jadi lagi teruk daripada sebelumnya. Lagi tak ramah, tak mesra dengan orang lain. Mulut pun mulut longkang, bahasa-bahasa kasar. Salah. Nampakkan diri engkau kalau selepas pakai tudung engkau lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi baik kepada orang ramai. Ini yang penting. Jadi engkau pakai tudung, tetapkan. Adakah engkau dikatakan anak derhaka? Tak pernah dikatakan anak derhaka, walaupun mak bapak dikatakan kata mak bapak derhaka, itu bukan derhaka. Kenapa? Kerana kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga engkau tetap istiqamah dan kita semuanya istiqamah. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.